Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat dalam ruang Facebook saya pada pagi ini. Hari ini hari Selasa, 6 hari bulan 12 2022, dan alhamdulillah kita keadaan siap ceria. Dan saya berada di Kuala Lumpur hari ini. Semua ahli-ahli parlimen dipanggil oleh pihak pentadbiran Parlimen Malaysia untuk taklimat berhubung dengan tugasan dan juga apa-apa perkara yang perlu diketahui sepanjang perkhidmatan sebagai ahli parlimen hari ini. Dan menjelang 19 dan 20 hari bulan ini adalah merupakan sidang parlimen yang pertama untuk penggal yang pertama pada parlimen yang ke-15 ini. Baik, alhamdulillah hari ini dapat kita bersama-sama, dan hari ini jalan agak jam dengan waktu pukul 8.40 pada pagi ini. Cuma saya nak respon kepada beberapa perkara yang menjadi satu persoalan dalam negara kita pada hari ini, iaitu isu-isu politik berhubung dengan kenyataan yang berhormat Perdana Menteri semalam apabila mempengurusikan mesyuarat kabinet. Assalamualaikum, nak pergi mana tu? Nak pergi ke parlimen. Hari ini taklimat ahli parlimen. Hari ini tak bersidang ya. Kalau bersidang, kita akan sediakan peluru-peluru untuk ditembak. Baik, selamat berkhidmat YB, salah seorang pengundi 444. Terima kasih Ikhwan Hawari. Alhamdulillah. Kalau tak mengundi baru ni jadi 4443 dah. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, saya nak respon kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri apabila Perdana Menteri mempengurusikan mesyuarat kabinet yang pertama semalam, iaitu mesyuarat kabinet Kerajaan Campuran Pakatan Harapan Barisan Nasional. Sebenarnya kerajaan ini bukan kerajaan perpaduan, ini kerajaan campuran PH, BN dan beberapa parti yang bersekutu dengannya. Kalau kerajaan perpaduan, ia tidak ada pembangkang, tapi kami sekarang ini sebagai pembangkang. Jadi ini bukan kerajaan perpaduan, ini kerajaan baik. Apabila kita menyebut berhubung dengan mesyuarat kabinet yang pertama, yang rakyat mahu dengar ialah apakah visi dan misi yang langkah jangka masa pendek dan langkah jangka masa panjang yang nak diumumkan oleh Perdana Menteri dalam PC, dalam sidang media selepas mesyuarat kabinet yang pertama. Ialah senaraikanlah berapa puluh, berapa belas apa yang nak disebut oleh Perdana Menteri berhubung dengan perancangan kewangan, ekonomi dan sebagainya. Itu rakyat mahu dengar. Tiba-tiba apabila rakyat melihat bagaimana apabila Perdana Menteri telah pun mengeluarkan kenyataan yang saya kira tak padan dengan tarafnya sebagai Perdana Menteri. Fazli Issa, peluru untuk ditembak. Ya, maksudnya peluru hujah, bukan peluru pistol. Saya mana ada senjata api. Baik, apabila Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan yang saya kira tak sesuai langsung dengan tarafnya sebagai Perdana Menteri, antaranya ialah beliau menyatakan bahawa mungkin dana daripada syarikat perjudian masuk kepada Perikatan Nasional untuk berkemping dalam pilihan raya, menjayakan kempen Perikatan Nasional. Ini suatu pemikiran yang, maaflah saya sebut, ini satu pemikiran yang luar biasa, luar kebiasaan. Seorang Perdana Menteri yang boleh membuat tuduhan seperti ini. Tak munasabah langsung apabila Kerajaan Kelantan tutup judi, Kerajaan Terengganu dah tutup premis judi, di Kedah pun dah tutup premis judi, Perlis pun insya-Allah akan tutup premis judi. Tiba-tiba apabila datang Perdana Menteri menyebut bahawa syarikat perjudian ini telah bagi dana kepada Perikatan Nasional, saya kira ini satu tuduhan yang sama ada syarikat perjudian ini telah pun hilang akal, atau orang yang menuduh itu sendiri pun yang hilang akal. Jadi saya sebenarnya, maaflah tuan-tuan sekalian, bagi kawan-kawan yang penyokong Pakatan Harapan, penyokong Barisan Nasional, saya mohon maaf banyak. Tapi saya rasa bahawa perkataan seperti ini adalah merupakan suatu pandangan ataupun suatu kenyataan untuk merendahkan daya intelektual tuan-tuan sebagai penyokong Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sepatutnya selepas daripada mesyuarat kabinet yang pertama, visi yang nak dibuat itu
satu PC yang penuh bermaklumat, yang memang PC itu ditunggu-tunggu oleh rakyat. Sidang media ini satu sidang media yang ditunggu oleh rakyat. Apa langkah jangka masa pendek dan panjang untuk dilaksanakan dalam keadaan kita akan berdepan dengan kemuliaan ekonomi pada tahun hadapan? Ini pakar-pakar ekonomi menyebut ni. Tapi tiba-tiba bila datangnya Perdana Menteri, jadi ini yang disebut. Payah untuk saya nak sebutkan apakah taraf seorang Perdana Menteri yang nak buat seperti ini. Kenyataan Anwar itu, boleh tak pihak kita buat report polis? Kalau boleh, mari kita ramai-ramai buat report polis. Ya, kita boleh buat report polis, sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi kalau disebut secara jelas parti mana, dan sebut secara jelas, bukan kemungkinan, bukan saya membayangkan, tak, sebut jelas lah. PAS menerima dana daripada syarikat judi. Saya coba Perdana Menteri sebut dengan ayat yang jelas seperti ini, bahawa PAS menerima dana daripada syarikat judi untuk PRU 15 yang lepas. InsyaAllah kita akan report, kita akan saman, tak ada masalah. Tapi mereka kadang-kadang berselindung di sebalik saya difahamkan, saya membayangkan. Jadi ini masalahnya. Sebagai seorang Perdana Menteri tak perlu bayang-bayang, tak perlu nak imagine, tak perlu nak buat fantasi. Ya, nak buat fantasi tu ikut dia lah. Itu cerita peribadi tu, itu terpulang. Dia nak buat fantasi, buat imajinasi, silakan. Tapi Yang Amat Berhormat Datuk Seri sebagai seorang Perdana Menteri boleh arahkan SPRM, PDRM, polis bawah kamu, bomba bawah kamu, apa lagi, gerak khas bawah kamu. Sahabat saya daripada Ulu Langat kata, dah terus siasat je lah. Tak cukup 24 jam, tambah lagi 11 malam, bayar overtime. Cari di bank mana. Takkanlah semua tu dibuat di transaksi luar negara. Nak bayar ni tukang pacak bendera dan sebagainya ni, sebagaimana disebut oleh Presiden Parti Amanah Negara yang sekarang menjadi Menteri Pertanian. Dia kata dulu dia pemuda PAS naikkan buluh, tebang buluh untuk nak naik bendera. Sekarang pun anak-anak muda pun tebang buluh juga, Abang Mat. Abang tak tahu ke anak-anak muda kat kampung-kampung, mereka naikkan bendera PAS, naikkan bendera Perikatan Nasional, mereka tebang buluh juga. Mereka tebang buluh, naik tanpa upah pun. Jadi ini salah satu lagi masalah. Lantik Menteri Pertanian, orang yang sudah hilang ingatan, macam mana nak bekerja untuk negara? Jadi saya rasalah, saya kesian sebenarnya dengan kabinet baru ni. Saya kesian sebenarnya dengan, ya, tidak menafikan bahawa ada di kalangan mereka yang juga boleh bekerja. Ya, tidak semuanya tak bagus. Ada yang boleh bekerja, ada yang boleh yang agak matang bila mereka berurusan. Yang sepengalaman saya sebagai seorang ahli parlimen, bila kita jumpa mereka boleh bagi kerjasama dan sebagainya. Tetapi kepalanya, Perdana Menteri dan juga timbalannya, Allahu Akbar, Masya Allah, dengan pertuduhan begitu banyak, macam tak ada orang lain nak dilantik jadi timbalan Perdana Menteri. Tuan-tuan sekalian, zaman Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri pun dalam keadaan slight majority, cuma majority ada 2-3 kursi sahaja, pun tak dilantik Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri, walaupun beliau Presiden UMNO pada masa itu. Tak dilantik kerana nak mengelakkan daripada berlakunya campur tangan dalam kes-kes mahkamah. Bagaimana seorang timbalan Perdana Menteri nak berulang alik ke mahkamah? Begitu juga dengan apabila berlakunya perpindahan kuasa kepada Datuk Seri Ismail Sabri, pun tak dilantik Datuk Seri Zahid Hamidi untuk mengangkuti kabinet. Dalam situasi sekarang, Pakatan Harapan, kalaulah Barisan Nasional tak bagi sokongan sekalipun, campur dengan GPS, campur JRS, mereka masih ada majoriti sebenarnya. Tetapi apa yang terpaksa sangat mereka melantik Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menjadi Perdana Menteri, menjadi timbalan Perdana Menteri. Tak payah nak terdesak sangat, tapi kerana rundingan telah lama berjalan. Abang Mat kata dah lama berjalan. So sekarang memang saya nampak ini merupakan kerajaan cacah merbak. Maaf saya sebut, ini merupakan kerajaan cacah merbak yang dipimpin oleh Perdana Menteri, hasil daripada percampuran di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ia merupakan percampuran di antara kleptokrasi dan juga chauvinis, melengkapkan satu plan lengkap untuk tidak bekerjasama dengan unsur-unsur yang boleh merosakkan negara ini. Kita tidak bekerjasama.
Dan ada kata ni saya baca ni ZZR. Tak lama kabinet baru, kita kira berapa bulan je lah. Kalau berapa bulan pun saya rasa dah cukup baik dah. Wallahualam lah, macam mana tengok lah. Macam mana kalau kemarahan rakyat nampak dah memuncak. Dan apa yang dibuat, yang dilaksanakan, polisi-polisi yang dilakukan setiap hari ni, yang boleh membawa negara kepada kehancuran. Saya tak boleh jamin kalau apa-apa yang berlaku, kerajaan tiba-tiba boleh runtuh. Wallahualam. Cuma harapan saya supaya kerajaan buat kerja lah. Anda dah jadi kerajaan, menteri-menteri jadi kerajaan. Selain daripada sibuk nak jawab call sana sini, orang tu call, orang ni call, yelah susah juga kan. Tengah tidur pun call, dan PC pun orang call lagi. Ya, mungkin sibuk nak jawab call ni, tapi dalam masa yang sama rancanglah untuk kebaikan negara. Merancang untuk kebaikan negara. Tak payah main persepsi lah, Kalau betul ada siasat dan terus buat dakwaan di mahkamah, terus buktikan. Kerana kamu ada semua agensi bersama-sama dengan kamu untuk laksanakan forensik audit. Tapi kalau tak ada, jangan buat fitnah, jangan buat persepsi.